Ni yang datang malam ni, 50% warga emas. Kalau buka tudung ni, putih semua rambut. Semua jadi puaka ni rapik dah. Akak-akak cuba buka tudung ni, nampak ni, berkedut-kedut di bawah dah. Dah tua. Kulit tegang, cuba tengok tangan, dah berkedut. Jangan takut, dalam syurga nanti, kita semua muda. Kita semua cantik. Kita semua segak. Tak lama pun bela anak cacat. Tak lama pun bela orang susah. Ustaz, saya miskin. Kenapa dia kaya? Kenapa saya miskin? Allah tidak adil. Allah adil. Jangan cakap Allah tidak adil. Allah maha adil. Dengan sebab engkau miskin, engkau selamat daripada riak. Dengan sebab engkau miskin, engkau selamat daripada sombong. Dengan sebab engkau miskin, engkau selamat daripada pelbagai masalah. Sabar. Dengan sebab engkau miskin, mudah-mudahan Allah berikan banyak peluang kepada engkau untuk beribadah. Berapa banyak orang kaya tak sempat datang masjid kerana sibuk dengan kayanya. Berapa banyak orang kaya yang tak sempat baca Quran kerana sibuk dengan bisnesnya. Tapi kamu miskin, ada sebab Tuhan bagi kamu miskin. Dan miskin kamu hanya dalam dunia. Bermula dalam kubur, kamu sudah jadi orang kaya. Tuan-tuan, Allah meletakkan sesuatu dengan tempatnya. Kalau begitu Ustaz, saya pun nak jadi miskin. Saya orang kaya, saya nak jadi miskin Ustaz. Jangan. Orang kaya pun senang bersedekah. Orang kaya pun senang masuk syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom kita kuatkan ilmu agama ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Kuatkan tuan-tuan. Sebab hari ini saya takut orang faham Islam macam-macam. Yang mengaku Imam Mahdi. Yang bawa ajaran Nabi palsu. Tahun lepas, saya duduk dalam bilik saya. Saya sedang layan satu orang. Saya dengar di luar pejabat saya orang bergaduh bertekak. Saya telefon kerani saya depan. Apa pasal tu? Ustaz, ada pakcik ni. Dia mengamuk-mengamuk nak datang jumpa Ustaz. Tapi dia tak ada temu janji. Saya tak izinkan sebab ramai menunggu. Dia nak langgar masuk juga. Saya takut Ustaz, badan dia besar kata dia. Panggil dia masuk. Saya pun panggil masuk. Saya kata apa kat dia? Apa bang? Tak sangka ya, nak jumpa Ustaz pun mengalahkan jumpa YB. Susah betul jumpa Ustaz ni. Saya tengok penumbuk dia pun tuan-tuan, 2 kali saya tuan-tuan. Ini kalau dia tumbuk saya macam Mike Tyson tumbuk tuan-tuan. Duduklah abang, apa masalah abang? Saya nak tanya satu soalan pada Ustaz. Ya. Kenapa saya bukan Imam Mahdi? Soalan dia apa? Kenapa saya bukan Imam Mahdi? Kenapa orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Ustaz nampak saya ni Imam Mahdi ke tidak? Dalam hati saya ni bukan Imam Mahdi, ni gila ni. Kalau saya cakap dia bukan Imam Mahdi, mengamuk dia. Saya pun buat-buat menyandar kat kursi saya. Tengok sekali imbas tu. Nampak tokoh tu ada. Bulu kening tebal, dahi luas. Itu ciri-ciri Imam Mahdi. Ha, yang ni yang saya nak dengar. Yang ni lah ustaz bagus. Putih pun macam yang Nabi cakap, Imam Mahdi ni kulit dia putih. Abang pun putih. Yes, kata dia. Saya tanya dekat dia, abang dari mana? Saya asal dari Cemor. Boleh cakap Arab? Tak boleh. Allah, di situlah sila abang. Imam Mahdi pandai cakap Arab. So, abang bukan Imam Mahdi. Oh, makna saya bukan Imam Mahdi sebab abang tak pandai cakap Arab. Baiklah ustaz, saya balik ustaz ya. Bila balik? Sampai sekarang saya berdoa, ya Allah,
Janganlah dia masuk kelas bahasa Arab, ya Allah. Kalaulah dia masuk, tuan-tuan, bulan depan dia mengadu pula, saya Imam Mahdi, ana Imamul Mahdi al-an. Mampu ya tuan-tuan. Oi tuan-tuan, oi, sekarang ni ajaran macam-macam. Sebab tu kita kena teguhkan, selamatkan kita daripada fitnah. Fitnah akhir zaman, sampai kita tak kenal mana dia haram, mana dia halal. Dajjal bawa macam-macam pada kita. Ya'juj dan Ma'juj bawa pahaman pada kita. Yang ketiga, yang Allah Ta'ala sebut, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka bahawa kamu ni akan dibiarkan sahaja hanya dengan berkata beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum diuji? Fitnah nombor 3, Allah akan uji kita. Saya di atas pentas ni pun Allah test. Datuk di bawah pun akan dites. Tok Imam pun akan diuji. Akak-akak pun akan diuji. Tidak ada siapa pun yang tidak diuji. Melainkan semua akan diuji mengikut iman masing-masing. Semua orang kena ujian. Nak tengok apa kita buat kalau kita diuji. Ustaz, saya dulu ratu, Ustaz. Ratu kebaya, ratu ronggeng. Semua ratu, Ustaz. Saya ratu cantik. Jalan ratu cantik, lihatlah, tirulah, ramping macam saya, kata dia. Lihatlah dadaku yang bidang dan pinggangku yang ramping. Itu zaman dulu. Ramping pinggang ni. Pakai baju kebaya, diikat butang. Tarik nafas, tarik. Bila dah boleh butang, dia lepas nafas dia, terbuka satu-satu butang tu. Sekarang dah berubah dah, Ustaz. Alhamdulillah, saya dah hijrah. Tinggal di mana? Taman Hijrah. Dah berhijrah dah, Ustaz. Sejak saya balik daripada umrah, saya dah hijrah. Oh, bagus. Tudung pun dah labuh. Bagus. Tasbih di tangan, subhanallah, 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 subhanallah. Bagus. Tudung labuh sampai ke lutut. Tapi kadang-kadang baju tak pakai. Tudung je labuh. Dia pakai kain batik sampai ke pinggang. Panas, tudung labuh. Siram pokok petang-petang. Habis siram, dia duduk atas tangga kat rumah dia. Panas pula petang ni. Terlupa yang baju tak pakai. Yang Tok Imam nak ke masjid, berhenti Tok Imam. Patah balik ke belakang. Aku nampak apa tadi, kata dia. Hei, bukan imam sinilah, ni di Afrika ni. Cuba tanya hajah yang dah berhijrah tu. Sekarang hajah buat apa? Ustaz, jangan dicerita yang lama-lama, Ustaz. Saya tak nak, saya takut, Ustaz. Saya tak nak, saya kenangkan saya ratu kebaya. Saya tak nak, saya takut, ya Allah. Woi, sensitif betul makcik ni. Sekarang makcik buat apa? Saya jadi sukarelawan masjid. Tiap-tiap pagi saya datang vacuum kapet masjid. Seminggu 2 kali saya basuh telekung. Tiap-tiap hari saya cuci tandas masjid. Saya jadi jawatan kuasa biro wanita masjid. Oh, bagus. Bulan Ramadan saya masuk tadarus. Waktu berbuka saya sediakan jamuan berbuka. Apa lagi yang saya nak buat, Ustaz? Saya nak kembali pada Allah. Bagus. Adakah Allah akan biarkan? Tak. Allah uji makcik. Satu malam lepas solat isyak berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suami balik dari masjid. Leha, abang nak cakap sikit. Jangan marah ya. Cakaplah abang. Saya tak apa. Subhanallah, subhanallah. Leha, abang dah kahwin lain. Agak-agak tasbih tu nak buat apa? Cuba bagi tahu. Apa abang? Ulang balik.
Abang dah kahwin lain. Apa abang? Agak-agak tercabuk dah biji tasbih dia. Satu rumah bergelimpangan biji tasbih. Gatal, jantan tak guna. Hai, baru tadi berhijrah. Sekarang cakap dengan siapa awak kahwin? Dengan pengerusi biro wanita masjid. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Soalan dia, agak-agak makcik ni pergi lagi tak ke masjid vacuum kapet? Pergi lagi tak ke masjid basuhkan telekung? Pergi lagi tak ke masjid basuh tandas? Basuh lagi tak ke masjid? Pergi lagi tak ke masjid? Sediakan jamuan berbuka puasa? Belum tentu, tuan-tuan. Sebab tu Allah test. Setiap orang akan dites. Kita jadi imam. Allahu Akbar. Tes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Habis 3 rakaat maghrib. Habis-habis doa. Macam Imam Mekah tak? Astaghfirullahalazim. Dia tanya dekat makmum. Macam Imam Mekah tak saya baca? Lingkup, tuan-tuan. Dia kalah dengan ujub. Dia jadi imam masjid 2 tahun. Tiap-tiap hari solat di masjid. Satu hari nama dia digugurkan daripada senarai imam masjid. Dia tengok dekat whiteboard. Imam Din ada, Imam Mahdi ada, Imam Dollah ada, Imam Yusuf ada. Dia tak ada. Ulang balik. Imam Din ada, Imam Yusuf ada, Imam Mahdi ada. Dia tak ada. Dia merajuk, tuan-tuan. Sampai sekarang tak datang masjid. Semayang Jumaat pun di rumah. Punya merajuk. Dia semayang depan TV, siaran langsung Masjid Negara. Isteri mengendau ke pintu. Abang tak pergi masjid semayang Jumaat. Tak bayar. Elok-elok nama aku jadi imam, dia orang buang. Lantak dia orang. Aku semayang depan TV ni, secara langsung juga, kata dia. Boleh ke abang semayang Jumaat di rumah? Apa tak bolehnya? Dia marah. Tuhan pun faham masalah aku. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia, tuan-tuan. Maknanya dia gagal dalam ujian. Engkau jadi imam ke? Engkau tak jadi imam ke? Aku pergi masjid kerana Allah.